Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya ingin saya masuk tajuk yang bab yang kedua, iaitu dalam reka cipta tingkatan 4, iaitu asas reka bentuk dalam reka cipta. Okey, dalam bab yang kedua ini kita semak dulu objektif pembelajaran untuk bab yang kedua. Okey, yang pertama kita tengok murid dapat mengenal pasti prinsip reka bentuk, kesannya dalam reka ciptaan iaitu kesatuan, imbangan, penekanan, pergerakan, corak, kontra, rentak dan corak. Okey nah. Kita akan tengok prinsip-prinsip reka cipta dan kesan dia kepada reka ciptaan kita nanti. Okey, kemudian kita akan mengenal pasti 7 elemen reka bentuk iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna dan nilai. Kemudian kita akan mengaplikasikan elemen reka bentuk dalam bentuk lakaran atau lukisan dengan berkesan. Seterusnya mengaplikasikan elemen tone dan jalinan dalam penghasilan lakaran reka bentuk. Menggabungkan elemen bentuk dan struktur bagi menghasilkan lakaran 3 dimensi. Okey, dalam reka bentuk ataupun dalam reka cipta ini, pelajar-pelajar akan didedahkan bagaimana untuk membuat lakaran 3 dimensi. Jadi untuk projek anda nanti, untuk folio anda ataupun untuk kerja khusus anda, kebanyakan lukisan-lukisan yang anda akan hasilkan, yang anda kena hasilkan ialah dalam bentuk 3 dimensi ataupun 3D. Okey, kemudian objektif yang seterusnya ialah menghasilkan lakaran reka bentuk dengan berpandukan proses melakar dengan betul. Jadi untuk menghasilkan lukisan lakaran yang baik, anda mesti selalu praktis ataupun membuat latihan melakar, kan? Memang ada di antara kita yang mempunyai bakat dalam melukis, ada yang tidak mempunyai bakat dalam melukis, tapi bakat ini boleh diasah melalui latihan. Okey ya. Okey, menghasilkan lakaran produk berdasarkan kaedah kotak. Okey nah, kita buat lakaran dalam bentuk kotak, kemudian kita buat rupa bentuk dalam kotak itu, lakaran dalam kotak. Okey. Mengenal pasti peralatan dan bahan yang boleh digunakan dalam menghasilkan kemasan lukisan lakaran reka bentuk. Okey, untuk video kali ini saya akan menceritakan atau saya akan menerangkan tentang prinsip reka bentuk, 7 elemen reka bentuk. Itu saja untuk video kali ini. Okey, kita masuk slide yang kedua, iaitu tajuk reka bentuk, iaitu kamu perhati dan telitikan gambar dalam buku teks digital ini. Okey, kamu perhatikan betul-betul. Kamu perhatikan, tenangkan fikiran, lihat apa yang ada di dalam buku teks digital anda. Cuba kamu perhatikan bagaimana tenangnya fikiran kita apabila kita melihat susunan rekaan yang dihasilkan oleh pereka-pereka yang membuatkan kita berasa tenang. Jadi dalam kehidupan kita ni, sebagai seorang pereka cipta, kita mesti menghasilkan suatu ciptaan yang boleh menenangkan fikiran. Kan? Kita keluar dan kita pergi ke taman-taman, kita lihat macam mana designer landscaping, mereka bentuk pokok-pokok, dan bila kita tengok kita rasa tenang hati. Itu adalah kelebihan kita, anda yang memilih mata pelajaran reka cipta. Itu adalah sumbangan anda kepada masyarakat. Cuba anda perhatikan, adakah anda berasa tenang? Tenang apabila melihat rupa, melihat corak kontra yang cantik. Ini boleh menenangkan fikiran kita. Jadi sebagai seorang pelajar, janganlah terlampau tertekan. Jika anda rasa tertekan dalam mempelajari topik ini, anda lepaskan tekanan anda. Lihatlah keindahan ciptaan Tuhan. Okey. Seterusnya. Okey.
Kita pergi ke slide yang seterusnya. Bagaimana rentak rupa bentuk yang dihasilkan di atas dinding, di atas ceiling. Bagaimana rupa bentuk design, orang panggil apa ni, interior designer. Mereka bentuk minimalis yang sangat menenangkan jiwa kita. Anda boleh jadi seperti mereka. Bagaimana hasilnya, reka bentuk mereka menghasilkan nilai yang sangat estetik, sangat mewah. Betul tak? Cuba anda perhatikan semua ini. Okey. Seterusnya, kita masuk ke slide yang seterusnya, iaitu prinsip dan elemen dalam reka bentuk. Okey. Prinsip reka bentuk ni, kaedah dan proses mereka bentuk yang sistematik akan menghasilkan produk yang berjaya dan memenuhi kehendak pengguna. Kalau kita sendiri kan, kita pergi ke pusat-pusat pameran kereta, bila kita lihat kereta-kereta yang cantik, reka bentuk yang cantik, terus jatuh hati. Begitu juga apa yang akan kita belajar pada bab yang kedua ini. Okey, prinsip reka cipta terbahagi kepada kesatuan. Perhatikan di sini ya. Prinsip reka cipta terbahagi kepada kesatuan, imbangan, penekanan, pergerakan, corak kontra, rentak dan corak. Okey, yang ni semua saya harap, cikgu harap kamu semua dapat faham apa maksud kesatuan. Okey, cuba kita perhatikan gambar rajah ini. Ini dinamakan sebagai kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan merujuk kepada gabungan elemen yang membentuk bahagian-bahagian kecil dengan bahagian kecil yang lain dan seterusnya membentuk satu gambaran visual yang lebih besar. Okey, daripada elemen yang kecil ini digabungkan menghasilkan elemen ataupun gambaran visual yang lebih besar. Sama juga seperti gambar rajah di sebelah ini. Bentuk sama. Digabungkan menghasilkan gambaran yang lebih besar. Okey, kita masuk yang seterusnya, iaitu imbangan. Keseimbangan dicapai dengan mengagihkan gabungan elemen-elemen objek, warna, tekstur dan ruang pada visual secara sama rata untuk mencapai kestabilan. Cuba kita perhatikan apa maksud imbangan itu. Imbangan terbahagi kepada 3, iaitu imbangan simetri. Ialah elemen keseimbangan yang digunakan pada satu sisi rekaan yang sama dengan sisi rekaan yang lain. Okey, perhatikan gambar rajah ini. Sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Okey, nah, dia seimbang. Okey, yang seterusnya, imbangan bukan simetri, ialah sisi antara satu sama lain yang berbeza tetapi kelihatan stabil. Contoh yang boleh kamu fahami ini. Nampak? Okey. Sisi dia berbeza tetapi dia kelihatan stabil. Okey, seterusnya ialah imbangan jejari. Imbangan jejari pula ialah elemen yang disusun di sekitar satu titik tengah. Ia boleh jadi serupa. Nampak tak titik tengah di sini? Disusun dalam bentuk bulatan dan ia adalah serupa. Okey, seterusnya kita masuk slide yang seterusnya, iaitu penekanan. Apa itu penekanan? Cuba kamu perhatikan gambar rajah ni. Kamu perhatikan gambar rajah ni, corak dia, bentuk dia, rupa bentuk dia sama saja. Rupa bentuk dia sama saja. Tetapi di celah-celah ini terdapatnya penekanan daripada segi warna. Semua ini berwarna kelabu, tetapi tiba-tiba ada satu yang berwarna merah. Ini adalah penekanan daripada segi warna. Okey, kemudian cuba perhatikan di bahagian bawah ini. Ini adalah penekanan daripada segi rupa. Yang lain semua berbentuk heksagon, tetapi tiba-tiba ada satu yang berbentuk bulat. Tapi kita tak perasan kan? Okey. Kemudian seterusnya yang di bahagian ini ialah penekanan daripada segi saiz. Semua sama saiz, tapi tiba-tiba ada satu bentuk heksagon yang bersaiz lebih besar.
Okey, apa itu penekanan? Penekanan adalah prinsip visual yang menangkap perhatian, mencuri perhatian pandangan atau menjadi satu titik fokus pandangan. Bila orang tengok yang ni, orang ternampak warna merah. Itu mencuri pandangan kita. Okey, seterusnya iaitu pergerakan. Okey, Okey, pergerakan. Prinsip pergerakan ialah keadaan yang bergerak. Okey, satu rupa bentuk yang bila kita nampak dia seolah-olah seperti bergerak. Bergetar, bergoyang, berayun dan bersinar-sinar. Ini akan memberi satu kesan yang lebih realistik terhadap sesuatu rekaan. Okey, ini masuk pergerakan. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada corak kontra. Corak kontra digunakan untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Dalam banyak-banyak kawan-kawan kita semua pakai pakaian warna putih, tiba-tiba dia seorang saja yang pakai baju warna merah. Itu adalah corak yang kontra. Dia adalah kontra daripada orang lain. Ataupun orang lain semua pakai baju warna hijau dan kuning, tetapi tiba-tiba dia pakai baju warna hijau dengan warna merah. Merah dan hijau tu kontra. Dia lebih menarik perhatian. Okey, nah. Okey, corak kontra digunakan untuk menarik perhatian, memberi fokus dan kesan pergerakan. Corak kontra dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan. Okey, unsur seni, teknik dan bahan. Ini contoh bahan. Okey, ini buah cherry, buah berry, warna merah, tetapi yang di sini ada warna ungu. Okey. Warna ungu lah. Okey, seterusnya kita pergi ke rentak. Okey, rentak. Rentak ialah pengulangan elemen dalam reka bentuk. Ini rentak, nampak tak? Yang rentak teratur. Ini teratur. Rentak terbahagi kepada 3, iaitu rentak teratur. Ritma ini berlaku apabila selang antara elemen sama saiz dan panjang. Okey, dan ini pula ialah rentak mengalir. Ritma ini memberikan satu perasaan seperti seolah-olah benda itu bergerak. Dan yang ketiga ialah rentak progresif. Ritma ini menunjukkan jujukan urutan bentuk melalui langkah pergerakan progresif. Nampak tak? Okey. Dia daripada kecil, dia meningkung dan dia jadi semakin besar. Seolah-olah dia adalah satu pergerakan yang progresif. Okey, seterusnya ialah corak. Corak dalam rekaan merupakan satu asas utama untuk menghasilkan satu karya. Prinsip corak merupakan satu bentuk kreativiti artistik yang dapat memenuhi keperluan domain kognitif, psikomotor dan efektif. Okey, corak dalam satu rekaan boleh terhasil daripada corak bukan motif dan secara bebas atau corak yang tidak terancang. Okey, ini contoh corak yang terancang. Dalam satu rupa bentuk itu, corak yang ada di dalam rupa bentuk tu seolah-olah seperti sama saiz dan tersusun rapi, seperti sisik ikan, kan? Ini adalah contoh corak terancang. Manakala corak tidak terancang, contohnya seperti gambar rajah ini, di mana kamu dapat lihat bentuk dia sama, rupa bentuk dia sama, tetapi di dalam rupa bentuk tu corak dia berlainan di antara rupa bentuk yang lain. Okey, itu saja untuk bab yang kedua. Okey, bab yang kedua bagi prinsip reka bentuk. Saya harap kamu dapat faham, dan jika tidak faham, anda boleh ulang balik bacaan di dalam buku teks digital ini. Cikgu harap kamu semua dapat ulang kaji perkara ini, kerana ini adalah benda-benda topik-topik yang penting untuk menghasilkan elemen dan prinsip reka bentuk dalam kerja khusus anda nanti. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya nanti. Sekian, salam PKP. Assalamualaikum dan salam sejahtera.